Saya record lah. Ambil tu nanti kita share dengan kawan-kawan. Alright. Stop. Jangan stop. Pause share. Stop share. Sekejap Nampak tak? Jeng? Nampak Nampak. Nampak Alright. Masa kelas saya tu Cikgu Hamzah dia terangkan tak ni? Yang masa dia buat perkongsian ni. Ada tak bagi tahu? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Dia bagi soalan ni tak? Tak ada. Soalan perkongsian. Ada bagi ni. Oh, ada bagi. Yang awak bagi dia tak ada bagi. Oh, dia tak ada bagi. Okey. Alright. Ini dia bagi ni. Okey, kita tengok soalan ni. Kalau soalan dia ada dua, soalan perkongsian ni dia ada dua. Okey, kamu kena tahu perkongsian ni. Saya tulislah Perkongsian ni dia ada. Okey, perkongsian ni kamu kena tahu dia ada. Kenapa dia ni? Nampak? Saya tulis Sekejap okay, something. Saya tulis balik. Saya buka balik. Save. Tak boleh. Ini Okey, perkongsian ni ada dua tau. Yang kamu kena tahu. Saya tak tahulah kamu lupa ke tidak. Okey, perkongsian. Okey. Satu adalah untuk perkongsian pembahagian untung lah. Pengasingan untung rugi. Okey, kamu kena bahagikan. Kalau kamu dapat rugi, kamu dapat untung, kamu kena bahagikan dengan rakan-rakan kongsi lah. Okey, ini yang pertama. Right, yang kedua ni adalah bila kamu tak puas hati dengan kawan ataupun ada berlaku kematian ataupun tak setuju dengan keputusan kawan kan, dia akan satu lagi adalah pembubaran. Okey, perkongsian. Jadi ada dua lah, pengasingan untung rugi dengan pembubaran perkongsian. Okey. Jadi kalau kat sini pengasingan untung rugi ni, apa yang kamu kena tahu? Okey, dia biasanya dia nak cari ni untung, okey, atau rugi. Kamu nak cari untung atau rugi bersih. Okey, dia ada beberapa kaedah. Okey, berapa cara nak cari untung atau rugi. Biasanya dia gunakan apurah, okey, untuk cari untung bersih. Ini start daripada jualan. Okey, dia start daripada jualan. Ada juga kadang-kadang dia start daripada untung kasar. Okey, dia start daripada untung kasar. Okey, untung kasar tambah hasil tolak belanja dapat untung bersih kan? Jualan tolak kos jualan tambah hasil tolak belanja dapat untung bersih. Kadang-kadang juga dia dah bagilah, dia dah bagi kamu untung bersih. Okey. Jadi kamu kena cari ni dulu. Okey, dapat untung atau dia dah bagi siap-siap lah. Dia dah bagi siap-siap. Okey, kamu kena cari antara untung bersih ni daripada tiga ni. Sama ada untung bersih, sama ada daripada jualan ataupun untung kasar ataupun dia dah bagi siap-siap untung bersih. Ini nak pertama sekali. Kamu kena kira untung atau rugi bersih. Okey, yang pertama. Yang kedua adalah kamu kena sediakan apa? Okey, kamu kena sediakan. Okey, lepas dah dapat tu, kamu kena sediakan penyata pengasingan. Okey, pengasingan untung, right? Untung rugi. Ini yang kedua. Kamu kena sediakan penyata pengasingan untung rugi. Nampak tak, Jeng? Nampak Nampak saya tulis ni? Nampak. Okey. Dan yang ketiga, kamu kena sediakan akaun semasa. Okey, akaun semasa ataupun kadang-kadang dia suruh buat akaun modal lah.
Akaun modal dan akaun semasa ni dia sama. Dia sama je. Okay. Alright. Dan yang keempat, okay, kamu kena sediakan, kadang-kadang dia minta lah sampai penyata kedudukan kewangan. Tapi jaranglah kalau soalan tu 25 markah, dia akan bagi sampai penyata kedudukan kewangan lah. Okay. Biasanya dia suruh kamu sediakan sampai akaun semasa je. Right. Ini yang pertama untuk kamu sediakan penyata pengasingan untung rugi. Okay. Tapi kalau pembubaran ni, dia ada beberapa langkah lah. Biasanya dia kena sediakan 3 benda. Okay. Apa dia yang pertama? Adalah akaun realisasi. Okay. Akaun realisasi. Yang kedua, kamu kena sediakan akaun modal berkongsi. Okay. Akaun modal berkongsi. Dan yang ketiga, dia kena sediakan akaun apa? Akaun bank. Okay. Kamu kena tahu flow dia macam mana. Okay. Kalau nak kira pengasingan untung rugi ni, kamu dah sediakan untung atau rugi, kamu sediakan pengasingan untung rugi, kamu masukkan ke akaun semasa, kamu nak bayar dia. Okay. Ataupun nanti dekat PKK kamu ada akaun semasa bagi setiap kongsi. Tapi kalau bubar, kamu kena sediakan akaun realisasi ni. Akaun realisasi ni adalah pelupusan. Pelupusan. Semua aset kamu jual, semua aset-aset kamu jual. Okey. Akaun modal atau akaun berkongsi sebab nak tahu berapa dia untung, berapa dia rugi, berapa dia ada tinggal modal, dan yang terakhir kamu kena bayar dia. Jadi kamu kena sediakan akaun bank. Okey. Jadi ni perkongsian ni, jadi kamu kena tahu ada 2, 1 dan 2. Pengasingan untung rugi, pembubaran. Jadi kita tengok soalan dia yang mana. Okey, kita tengok soalan dia yang mana. Okey, yang ni saya bagi tahu kamu yang ini kita tengok ni. Dia start daripada mana? Dalam soalan ni nanti, right? Dia ada macam-macam tau. Nanti kamu confuse. Mana ni? Dia start daripada mana? Jualan ke, untuk kasar ke, untung bersih. Okey, saya dah bagi kamu satu soalan kan, dapat tak? Soalan dapat tak? Dapat. Dapat Alright. Kita tengok soalan ni. Ni apa? Oh, ni soalan Cikgu Hamzah. Alamak, salah. Sekejap, saya tengok balik soalan tadi. Jadi saya bagi kamu semua sekali contoh soalan berkaitan. Jadi kamu nampaklah. Okay, contohnya sini. Okay, contohnya kat sini, kalau dia start daripada dia start, kalau sini akaun Amar Baracha ni, dia perkongsian sepakat, dia tak cakap pembubar. Jadi dia adalah perkongsian satu. Kamu kena sediakan pengasingan untung rugi. Jadi kamu tengok sini dia start daripada mana? Untung kasar. Nampak ni? Dia start daripada untung kasar. Dia tak start daripada jualan ni. Nampak tak? Tak ada jualan bos ni. Jualan belian tak ada. Okey, ini yang pertama. Soalan yang kedua, dia start daripada untung bersih sebelum pelarasan. Dia dah ada untung bersih, tapi kamu kena buat pelarasan. Okey, kamu kena buat pelarasan. Maksud dia apa? Untung bersih tambah hasil tolak belanja dapat untung bersih yang baru. Ini untung bersih sebelum pelarasan. Okey. Ini yang kedua. Ketiga, dia start daripada jualan. Okey, dia start daripada jualan. Maksud dia jualan tolak kos jualan dapat untung kasar tambah hasil tolak belanja dapat untung bersih. Ini saya kata kamu kena kira ni, untung kasar kemudian dapat untung bersih. Okey. Kemudian yang keempat, dia start ni jualan jugalah. Ini untung kasar. Okey, kamu kena cari untung kasar tambah hasil tolak belanja dapat untung bersih. Inilah contoh-contoh dia. Ini start daripada jualan. Faham tak ni? Dia start soalan daripada mana? Faham tak Jin? Yang ni dia start. Faham Okey, dia start daripada untung bersih. Jadi kamu kena tahulah soalan dia ni daripada mana start dia. Kalau dia start daripada jualan, jadi kamu kena buat penuh lah, full. Okey, jualan tolak kos jualan dapat untung kasar tambah hasil tolak belanja dapat untung bersih. Tapi kalau dia start daripada untung kasar, kamu just tambah untung kasar tambah hasil. Untung kasar tadi, untung kasar tadi ni, untung kasar tambah hasil tolak belanja. Senanglah, dapatlah untung bersih. Ini yang kamu kena cari. Lepas tu kamu bahagikan dengan perkongsi. Perkongsi A, perkongsi B. Dekat mana? Dekat akaun pengasingan. Okey, akaun pengasingan untung rugi. Okey.
Alright. So dah clear sini, baru saya terang yang lain lah. Nak ambil soalan mana? Kamu nak start daripada mana, Jing? Ambil Cikgu Hamzah tu boleh tak? Cikgu Hamzah punya. Cikgu Hamzah punya Ha. start daripada uh, saya bincang yang ni balik lah. Sini Ini ada jawapan kan? Mana? Mana punya? Soalan 7. 7 Zian ni. Zian ni kakak kamu tau dulu masa dia kat Storm ni, masa tahun bila saya tak ingat lah. Zian dengan si siapa tu? Patin ni. Dia sekolah Storm punya ni. Okay, saya ambil yang ni lah Nanti kamu rujuk jawapan kan? Ada jawapan kan? Alright. Kalau saya ambil yang ni. Okay. Ni saya dah bincang ni. Esok kamu datang kot. Sekejap, boleh ni tak? Pakai pula ni. Alright. So soalan ni, kalau kamu tengok dia start daripada mana? Dia start daripada tengok modal, ekor semasa, bank tunai, ambilan pulangan. Bila ada pulangan ni mesti start daripada jualan lah. Ada jualan tak? Ni jualan. Okey. Ini dia start daripada jualan. Jadi kamu kena sediakan apa? Akaun perdagangan untung rugi. Okey, kamu kena sediakan akaun perdagangan apa ni? Dia suruh buat akaun perdagangan untung rugi. Kemudian dia suruh buat akaun semasa. Okey. Kemudian penyata kedudukan kewangan. Okey, ini yang ada 3 Ada 4 lah. Okey. Yang pertama adalah akaun perdagangan untung rugi, akaun pengasingan untung rugi, akaun semasa dengan penyata kedudukan kewangan. Okey, kalau kita tengok sini 25 markah. Kalau soalan full dia 25 markah, tapi jaranglah dia keluarkan full Kalau 25 markah pun dia akan jual 1 2 3 je. Ataupun 1 3 4 je. Yang ni tak bagi. Okey. Okey. Alright. So sini macam nak buat. Okey, pertama sekali kalau dia suruh buat macam ni, kamu buatlah formula dulu. Okey? Buat dulu, jangan baca dulu. Jangan kamu hiraukan baca-baca, tak payah. Akaun dagangan dan untung rugi. So bukalah akaun dagangan dan untung rugi. Okey, akaun dagangan dan untung rugi kita buka. Sini. Buka kotak. Buat sama-sama Jing. Akaun dagangan dan untung rugi panjang Saya start atas sikit. Akaun dagangan dan untung rugi 1. Okey, kemudian saya buat bentuk penghasilan untung rugi, saya buat bentuk T lah supaya kamu nampak lah. Okey, saya buat bentuk T. Okey, ini penghasilan untung rugi. Kemudian akaun semasa. Alright, akaun semasa saya buat bentuk akaun semasa berapa orang? Berapa orang Jing? 3 ke 4? 2 je. 2 je. 2 Okay. je. Dalam SPM, kamu kena tahu 2 je yang akan keluar nanti. Kalau dia keluarlah. Okey, dia keluarkan 2 saja. 1 2. Saya buat kecil sebab tak muat. Saya buat sama-sama kamu. Okey. Dan akaun semasa. Okey. Last sekali adalah PKK kan? PKK. Ni nampak. Satu lagi adalah akaun semasa. Saya besarkan sikit. Ni. Okey, saya buat sebelah-sebelah lah supaya kamu nampak dia punya ni. Okey, ni adalah PKK PKK. Right.
kecil pula. Oh, tak apa. Saya ni, zoom. Alright. View. Zoom in. Zoom out. Okay. So, bila dah siap macam ni, dah buat kotak macam ni, apa yang kamu kena buat adalah kamu kena sediakan dia punya apa? Sediakanlah dia punya ni, formula dia. Okay, ini akaun dagangan. Akaun dagangan. Yang ini adalah akaun semasa. Akaun pengasingan untuk rugi. Okay, yang ini adalah akaun semasa. Ini akaun semasa. Dan yang satu lagi adalah PKK kan. Okay, yang satu lagi adalah PKK. Penyata kedudukan kewangan. Okay, penyata kedudukan keuangan. Buatlah formula dia. Apa formula dia? ABS, right? AS. Jangan buat apa tu? Short form lah Aset semasa. Okay, tolak liability semasa. Dapat modal kerja. Buat sesiap. Okay, kemudian equity pemilik. Dan juga liability bukan semasa. Buat sama-sama Okay, kita naik atas sikit. Cikgu, Ah, kalau untuk PHR tolak soft form boleh tak? apa dia? PHR. PHR pun tak boleh. Dia kena peruntukan hutang lagu. Semua kena huruf penuh. Tahu? Oh, okey. Jangan you buat tau. Nanti you rugi markah hilang. Sayang. Okay? Alright, satu lagi. Ini pula ada start pada tadi. Mana tadi jualan kan? Okay, start jualan. Start jualan. Kemudian tolak kos. Kos jualan. Kemudian ada inventory awal. Kalau start jualan tu mesti ada inventory awal, inventory akhir lah. Okay, tolak inventory akhir. Kemudian kos jualan. Dapat apa? Untung rasa. Saya dah buat siap dah dia punya. Ni. Tambah hasil. Kalau jarak sikit, tolak belanja. Jarak sikit, dapat untung bersih. Alright. Ini saya dah bagi siap-siap dia punya formula. Kotak tadi. Okay. Kotak berapa minit buat? Kotak dalam 5 minit je kamu sediakan. Tapi kalau kamu dah biasa, patutnya lagi lajulah kan. 1, 2. Okay. 3. Alright. Settle. Bukan dagangan. Buat macam dulu je. Buat formula dulu. Tak payah tengok soalan dulu. You tengok soalan pun you rugi masa nanti. Okay. Alright. Bila kamu dah siap macam gini, barulah kamu tengok soalan. Soalan dia apa? Okay. Soalan dia adalah, okay, kalau macam gini, kalau nak mudah, kamu start daripada maklumat tambahan. Okay. Kamu start daripada maklumat tambahan. Okay. Lebih ni lah. Lebih apa tu? Kamu tak tinggal soalan lah. Ataupun kalau kamu nak buat start daripada sini pun boleh juga. Modal. Okay. Boleh, tak ada masalah. Sampailah habis. Contoh dia kan. Modal. Okay. Kalau modal masuk mana? Modal masuk dekat penyata kedudukan keuangan kan. Jadi kamu masukkanlah nilai ni 60,000, 55,000. Jadi kamu masuk kat sini modal dekat PKK Masuk kat PKK. Dia sini
kamu kena tahu kalau dia apa tu? Perkongsian, dia mesti dekat ada dua tau. Perkongsi sorry. Okay, dia mesti start dekat sini. Dia adalah modal. Tulis modal. Modal apa? Modal sifatin, modal yen. Masuk dua-dua situ. Okey. Yang ni berapa dia tadi modal dia tadi? Modal dia tadi adalah 60,000, 55,000 Zian Fatin. 60,000, 55,000. 60,000, 55,000. Masukkan siap-siap lah. Nampak? Salah masuk. Cikgu terbalik. Terbalik Terbalik. Fatin apa? 55,000 Zian 60,000. Ni. Okay, 60,000. Okay, so you masukkan siap-siap lah. 60,000. Okay. So masuk situ pertama. Lepas tu soalan lain, kamu masukkanlah. Akaun semasa. Okay, akaun semasa ni masuk kat bawah sini tau. Semasa. Mesti letak sini. Semasa. Ataupun akaun semasa pun boleh. Akaun semasa. Semasa yang ini kamu tak boleh tulis dulu kamu just tulis simbol je. Kenapa you tulis simbol? Kenapa? Sebabnya kamu kena cari dulu dekat akaun semasa sini. Dia punya sini. Kat sini baki HB, right? Dan juga sini baki BB. Yang sinilah yang kamu dapat nanti. Bila kamu dapat nanti sini, barulah kamu pindahkan dia ke apa tu? Pindahkan dia ke sini. Faham tak? Jing. You kena cari dulu baki HB, baki BB akaun semasa, barulah kamu boleh pindah sini. Faham? Faham. Faham So you jangan buat dululah. Okay? You angka tu, dia punya angka masuk mana? Okay, angka tu masuk kat sini. Angka tu akan masuk dekat sini baki BB. Tengok dia normal ke tak? Okay, kalau kita tengok macam ni dah tahu normal ke tak. Okay, kita tengok normal dia macam ni. Kalau dia normal dia dekat kredit. Itu normal. Jadi kamu kena masukkan mana dekat kredit? Zian kredit. Okay, Zian kredit. Zian dengan Fatin kan. Okay, Zian kredit. Jadi kamu ikut sinilah. Zian adalah 60,000. So kamu masukkan sini 60,000. Fatin pula dia tak normal. Okay, Zian dengan Fatin. Okay, dia tak normal. Jadi kalau tak normal dia kena letak kat debit lah. Baki BB. Siapa tadi? Fatin kan? Berapa jeng? Itu yang punya nilai tu salah lah itu. 1,200. 700 Oh salah. 1,200 Aduh, saya tak nampak lah pakai ni sekejap Dia susah sikit. Berapa tadi? 1,200 kan? Tapi you tahu kan, ini kredit, ini debit betul? You tahu? Normal dia dekat sini. Kalau tak normal dia dekat debit. Kenapa dia debit? Dia ada berhutang dengan perkongsi. Sebab itu berbaki di debit. Kalau yang Zian ni dia tak berhutang, kita yang berhutang dengan Zian. Perkongsian yang berhutang dengan Zian, sebab itu dia baki kredit. Okay, normal dia kredit. Kenapa kredit? Sebab kalau kamu tengok dekat Able tu, akaun semasa ni macam akaun modal, dia bertambah di kredit. Dia berkurang di debit. Okay, dia berkurang di debit. Jadi bertambah di kredit, berkurang di debit. Jadi kamu masukkan kat situ, dia punya baki BB dia. Dah dapat nilai nanti, baru pindah dekat
dekat sini. Okay, clear? Clear tak? Faham Boleh. Boleh, alright. Okay, settle. Kemudian kita tengok inventory awal. Dia dah bagi inventory awal 7550. So masukkanlah. Masukkan sekali Jing. 7550. 7550 inventory awal. Ni tak ada kacau lah. Biasanya yang kacau tu pelarasan 7550. 7550. Betul? Betul Okay. Settle. Kenderaan 66,000. Okay, kenderaan 66,000. So masukkan kenderaan 66,000. Kenderaan 66,000. Oh, saya kena kiri kanan ya. Kenderaan. Okay. Kenderaan ni biasanya ada susut nilai. Okay. Kalau kita tengok nanti pelarasan, ada nanti dia susut nilai 66,000. 66,000. Okay. Biasanya ada susut nilai. Okay. Kamu kena carilah susut nilai. Apa susut nilai kan? Okay. Tengok bawah tu. Nampak ni tak? Dia kata ada urus niaga ni belum rekod mana-mana buku. Okey, kat sini ada beli kenderaan baru 30,000 pada 1 I bulan 9. Kemudian bawah sini kenderaan disunilaikan 10%. Kenderaan disunilaikan 10% tahun atas kos. Okey, jadi ada dua maklumat tambahan. Satu dia beli baru. Jadi kamu kena tambahkanlah yang baru kan. Ini dah kena apa tu? Kena jadikan dia sebagai jalan kerja 66,000 tambah berapa? Tambah 30,000. Okey. So dia dah jadi 90,000 betul? 96,000 Betul tak Jing? Betul. Betul kan? Okey, tapi susut nilai dia ni, okey, so kita kira susut nilai dia ni. Susut nilai dia ni pula, dia kata, right, dia beli 1 bulan 9. 1 bulan 9 sampai 31 Disember berapa, Jing? 1 bulan 9 sampai 31 Disember, berapa dia punya tu? 3 bulan. 3 bulan kan? Right. So, 1 bulan 9, 3 bulan. Jadi kalau kamu nak kira susut nilai dia, susut nilai kenderaan baru tau. Jadi you buat A Okay, susut nilai A yang baru kalikan 10%. Darab 3 bahagi 12. Berapa dapat ni? Berapa dapat tadi? Okey. Susut nilai B. Ini yang baru Yang ini lah. 750. 750. 50. Ada perpuluhan tak? Tak ada Tak ada. Ada kan? Okey. Yang lama pula kamu punya kenderaan adalah 66,000 kan? Jadi kamu hanya darab 10% je lah. Tak payah darab, sebab dia dah setahun kan? Jadi dapatlah 6,600. Total dia adalah 7,350 Betul tak, Jing? Betul. Betul. Jadi ini adalah susut nilai kenderaan. Mana you letak ni agak-agak? Satu kat mana? Dua tempat kan? Satu kat mana? Kat belanja. Yes, satu kat belanja, satu lagi dekat susut. PKK. Nilai terkumpulan dekat PKK. Tapi kalau tengok ada tak yang lama? Jangan tengok ada lama tak? Kalau ada lama kita kena tambahkan yang lama. Okey. Tengok sini dia tak ada yang lama kan? So kamu ambil ni lah. Ada. Mana? Oh ni ada Dia ada tambah. Okey, jadi kat susut nilai terkumpul yang lama ni kamu kena tambah lah. 7,350 tambah berapa tu? 15,000 15,000. Ya. Berapa ni total? Ini 7,350. Ini dapat 23,300. 350. 22. Oh 22 22,350. Okey, betul lah. Okey, so kita masuk sini, kita masuk balik dekat sini adalah 22,350.
Satu lagi dekat dekat belanja. Sinilah belanja. Kamu tulis apa? Susut nilai kenderaan. Ini pun sama. You jangan buat susut nilai terkumpul Jing. You kena buat susut nilai saja. Okay? Kena buat susut nilai je. Alright. So nilai dia tadi berapa? 7350. Ambil yang baru saja. Okay? Okay, dah settle sini. Padam semua. Okay. Boleh Nanti you rujuk balik macam mana I dapat. Okay, settle yang tu. Kita buat seterusnya adalah pinjaman fatin. Okey, pinjaman fatin ni biasanya ada faedah Nanti pun ada maklumat tambahan. Kita tengok ada tak maklumat tambahan pinjaman fatin. Faedah atas modal tak ada. Pinjaman tak ada ni. Ni faedah pinjaman atas faedah 5%. Jadi kita kena masukkan dulu dekat sini pinjaman fatin ni adalah liability bukan semasa kan. Okay, masukkan sini liability bukan semasa. Tak muat. Okey, kita masuk sini. Saya padam dulu yang bawah ni, line ni. Cikgu ada faedah lah. Ada faedah tapi kita masuk dulu dia punya apa tu? Dia punya mak dia ni, pinjaman. Berapa dia punya pinjaman ni? Berapa tadi pinjaman? 14,000 you jangan tolak tau faedah tau. Ini ambil nilai penuh tau. Jangan tolak-tolak lagi faedah Faedah kena masuk dekat faedah kena masuk dekat belanja belanja dan satu lagi kalau faedah dia belum bayar kena masuk dekat liability semasa. Okey, kamu tengok sini dia kata apa? Faedah berapa tadi? 800 kan? Okey, so kita kira faedah dia faedah pinjaman mana ni? Pinjaman kan 14,000 kan? So kita kira faedah dia 14,000 darabkan dengan berapa persen tadi? Lupa. 8%. Ada bagi bulan tak? Dia ada bagi bulan tak? Tak ada kan? Kalau tak ada, you jangan darab bulan lah. Kalau ada bagi bulan, you kena kira bulan tau. Kadang-kadang dia confusion kamu. So ni berapa ni? 1120. 1120 kan? Okay, so ini adalah faedah. You tengok kat sini, ada tak faedah dah bayar? Faedah dibayar ada tak? Kamu tengok sini, ada tak faedah dibayar? Ada tak? Tak ada kan? So maksudnya dia belum bayar. Semua sekali belum bayar. So belum bayar masuk mana? Satu masuk belanja, satu lagi masuk liability semasa. Kenapa belum semasa? Sebab dia belum bayar. Okay, dia belum bayar. So kita masukkan kat situ. Pertama, kita masukkan dekat sini faedah. Tulis faedah penuh-penuh faedah belum bayar. Okay, faedah belum bayar 1120. Liability semasa dekat kolom pertama 10. Satu lagi adalah di belanja faedah. Ni jangan tulis pula faedah belum bayar Kalau you tulis sini belum bayar, ini sudah jadi BA tau, butiran asing. Kalau BA automatik kamu punya, kalau ini dia jadi BA tau. Kalau BA nanti kamu tak dapat apa tu? Tak dapat 1OF. Kalau sini BA dia akan jadi yang sini 1OF kamu ni tak dapat. So hati-hati, be careful lah Kalau ni faedah je lah, jangan kamu tambah-tambah lagi faedah belum bayar Okey. Faedah je. Okey, faedah berapa tadi? 1120. Betul? Okey. Betul. Betul Okey, faham tak ni? Kakak ni faham tak? Cikgu. Ya. Pinjaman Fatin yang pinjam sahaja bukan masuk akaun semasa ke? Fatin. Alamak, saya lupa lah. Dia tulis Fatin Ingatkan faedah bank. Okay, tengok. Pinjaman Fatin. Sorry, saya lupa. Bagus. You alert. Okay. Bila pinjaman Fatin, sini Fatin. You kena masuk dekat akaun semasa dia. Okay. Jadi kena masuk ke akaun semasa Fatin lah.
Okey, jangan masuk dekat liability semasa pula sebab dia pinjaman perkongsi. Jadi faedah sini, faedah atas pinjaman. Okey, masuk fatin 1120. Saya tak pasal, sebab dia pasal 1120. Kenapa ia bertambah sini? Kena masuk sini, maksud dia hutang dia bertambah. Okey, sebab tu kamu masuk kat kredit. So you tengok sini tambah Okey, faham? Oh, sudah faham lah ni. Jadi dekat sini salah lah kan? Ini kalau dia faedah dia pinjam bank tau. Dia bukan pinjaman, dia bukan pinjam perkongsi, dia pinjam bank. Kalau pinjam bank macam sinilah. Dan yang sini kamu kena tulis bawah sini dia adalah pinjaman fatin. Saya tak pasal tadi. Kalau saya pasal saya tulis ni. Pinjaman fatin. Okey, memang pinjaman fatin pun masih lagi kat liability bukan semasa. Okey. Boleh Okey, kita tengok soalan lain. Angkutan keluar. Angkutan keluar kat mana, Jing? Angkutan keluar? Belanja. Belanja. Okey, masuk kat angkutan keluar. Angkutan keluar. Berapa nilai dia? Nilai dia berapa? 740. 740. Okey, tadi saya nampak tadi ada pulangan kan? Pulangan ada 2 tadi. So kamu buat sini pulangan jualan dengan pulangan belian. Berapa pulangan tadi? Pulangan. Pulangan jualan tu kat debit. Pulangan jualan 290. 290, pulangan belian dekat kredit. 200. Berapa? 200. 200. Okay. So you buat kat kolom pertama tau. Kat akaun pulangan, akaun belian dengan liability semasa tu kolom pertama 200. Jadi kalau tolak you buat kurungan terus. Nanti takut you tersalah tambah patut dia tolak kamu buat je simbol dia. Okey, yang ini buat kurungan. Simbol dia buat kurungan. Okey. Settle. Settle yang sini. Okey, pulangan dah settle. Sewa. Sewa apa ni, Jing? Kat kredit. Ni sewa apa ni kakak ni? Sewa diterima ke sewa diberi ni? Dia hasil ke dia belanja? Hasil. Hasil sebab dia dekat kredit. Jadi kamu letak mana? So sinilah sewa. Nilai berapa tadi? Nilai dia adalah 805. You tengok pelarasan dia kacau tak? Ada kacau pelarasan tak? Sewa tak ada. Tak ada kan? Okey, so kita ambil yang tu lah. Okey, ada lagi insurans dan hutang lapuk. Ini adalah apa? Ini pun sama ni, 3 ni. Apa kakak ni? Belanja. Belanja kan? Belanja. Ini gaji pekerja tau, bukan perkongsi tau. Jadi kalau gaji perkongsi, akaun penghasilan untung rugi. Tapi ini gaji pekerja. Kalau gaji pekerja dekat belanja. Insurans, hutang lapuk, gaji pekerja. Insurans, gaji pekerja. Hutang lapuk dulu kan? Hutang lapuk. Lepas tu gaji pekerja. Pekerja. Ada kacau tak bawah tu? Maklumat tambah ada kacau tak? Tak ada kan? Gaji ada. Gaji ada? Gaji ada. Gaji ada. Okey. Mana tadi saya punya ni? Nampak. Insurans saya mana tak ada Okey, susah lah pakai ni. Okey, sini tadi apa? Hutang lapuk insurans. Insurans ada kacau tak? Insurans ada? Insurans tak ada. Tak ada. Berapa nilai insurans? Insurans 2,400. 2,400. Hutang lapuk?
250. 250. Okey, gaji pekerja ada pelarasan Berapa nilai gaji pekerja? Gaji pekerja 8,435. 8,435. Okey, kamu tengok soalan dia kata apa? Dibayar. Mana? Nombor berapa? Yang itu Jian dibayar gaji. Itu kita tahu. Zian dibayar gaji ni, dia ni gaji perkongsi tau. Ni you kena ni nanti saya bagi tahu Okey. Ini Zian ni gaji dia ni, ini nama dia gaji perkongsi tau. Dia lain. Dia bukannya gaji yang atas ni. Dia gaji perkongsi ni masuk dia rakan kongsi lah. You punya member yang you buat tu. Kalau you Jing dengan Ziking, you bagi gaji Ziking. Okay? Tapi yang atas ni pula, atas dia ni adalah gaji pekerja. Gaji pekerja ni pula, you punya pekerja. Dalam kedai kamu tu, you upah orang. You upah si Ang ke, si Cik ke, jadi pekerja. Itu lain. Jadi dia tak ada kaitan tau. Sini dia tak ada kaitan. Okay? Ini dia gaji pekerja. Dia bukan gaji perkongsi. You faham tak ni, Jing? Jadi dia tak ada pelarasan. Faham Jadi dia tak ada pelarasan tau. Gaji pekerja ni kalau dia kata gaji pekerja belum bayar, barulah kamu kena tambah. Gaji pekerja belum prabayar. Jadi kamu kena tolak. Itu je beza dia. Gaji perkongsi ni pula, kalau dia ada kata sini gaji perkongsi, sini gaji Fatin ataupun gaji Zian, okey. Yang ini kamu kena ambil kira yang bawah tu. Yang ini kena ambil kira yang bawah tu. Okey, tapi yang sini tak perlu. Kamu hanya masukkan nilai penuh je, 8432. Boleh tak? Faham Faham. Okey, faham. Jadi masukkan nilai asal lah, 8432. 8432 35 35. So masuk nilai sini. Okey. Okey. Ada lagi. So PSR masukkan dekat bila ada PSR ni masuk dia ni adalah ni pelarasan kan. Tengok bawah sini ada tak pelarasan? PSR adalah 5% tahun atas akaun belum terima. Okey. Sekarang ni PSR ni you jangan ambil dululah 1050 ni. Kamu kena kira yang baru. Okey, kamu kena kira yang baru. Kena cari dulu. Yang lama. Berapa persen? 5% kan? Kita tengok balik yang atas. Okey, ini PSR lama. Okey, ini PSR lama. Okey, 1050. You kena cari PSR baru. Okey, PSR baru berapa? Macam nak kira? Okey, macam nak kira, you kena macam ni lah. PSR baru berapa? Akaun belum terima berapa? Akaun belum terima berapa nilai dia? Akaun belum terima ada tak? Akaun belum terima tak ada? Ada. 17,000 kan? So 17,000 darabkan dengan 5%. Berapa dapat? 5%. 850. Okey, ini lama, yang ini baru. Jadi you tolakkan ni dapat berapa? Tolak dapat berapa? 200. 200 200 kan? Betul? 150? 200. 100 kan? Okey. You kenapa negatif? Sebab lama ke baru, kalau lama 150, jadi yang baru dia dah berkurang sebanyak 850 kan? So ini dia adalah berkurang. Betul? Berkurang sebanyak 200. Yang baru ni pula, dia kena masuk dua tempat kan? Satu ni
Masuk mana? Dia akan masuk dekat pianata kedudukan kewangan yang baru ni. Yang lama ni you tak payah tengok lagi dah. Yang bertambah berkurang ni dia kena masuk dekat hasil atau belanja. Tapi kalau dia berkurang, okey. Kalau dia berkurang dia akan masuk kat mana? Dia akan masuk dekat hasil. Kalau berkurang Tapi kalau dia bertambah nanti, kalau kemungkinan ada bertambah, dia akan masuk kat mana? Dia akan masuk dekat belanja. Jadi jawapan dia akan masuk kat mana ni? Dia akan masuk dekat hasil. Faham tak, Jing? Yang ni. Faham. Ni. Faham kan? You sudah tahu kan ni. You sudah jawab 10 soalan tu kan? Okey, so masuk dekat berkurang kan? Masuk dekat hasil. Masuk hasil mana? PHR. Yang tulis PHR kan? Tulis hutang ragu je. Hutang ragu saja. Okey, hutang ragu berapa? Hutang ragu kamu 200 yang kamu dah tolak kan tu. Okey, 200. Satu lagi adalah dekat mana? Dekat PKK kan? PKK dekat sinilah. Saya tarik balik sini. Asset masa buat dulu ABT. Tadi berapa ribu tadi? 17,000 Ya. Hilang pula. ABT 17,000. Kemudian kamu kolom pertama kamu tolak PHR, ambil yang nilai baru tu. Ramai yang salah kat sini. Mana nak letak? Padahal saya dah kata dah ambil yang baru. Mana yang baru? 850. Jadi yang lama tu kamu boleh abaikan. Okey? Ni ambil yang baru ni. Okey? Ambil yang baru. Jangan ambil yang lama. Ni dah tak pakai ni, tak pakai dah. Okey, ambil yang baru PKK. Satu lagi kalau dia bertambah masuk belanja, kalau dia berkurang masuk hasil. Okey? Ini clear So dapat jawapan dia berapa ni? 16150. 16150 Kamu buatlah dia punya garisan ni. Okey, settle. Soalan seterusnya apa dia? Susut nilai terkumpul. Ada dua ni. Dah settle kan? Kenderaan dah settle. Alatan pejabat ni. Atas ada lagi belum. Atas ada lagi belum Oh sini Oh yang sini. Okey, kamu masukkanlah sini alatan pejabat 35,000. Alatan pejabat 35,000. Okey, ini tak ada pelalasan rasanya. Ada pelalasan tak situ? Alatan pejabat 35,000. Kemudian apa lagi ada? Dia punya PHR dia berapa? SMT dia berapa? SMT Nilai terkumpul? 3,500. 3,500. Kemudian ada apa lagi? Tambah, saya lupa tambah. Tambah apa? Dia ada lama punya. Oh, dia ada yang baru punya. Ni baru ke lama ni? Yang ni baru punya. Oh, Dia ni ada baru. lama punya. Oh, jadi kamu ada baru. Baru kena ni lah. Kena buat sini kan, susut nilai. Susut nilai apa tadi? Perabot Alatan pejabat. Alatan pejabat. Nilai dia tadi berapa? Ini 3,500. 3,500 You dah kira Dah kira. Ini tak apa. Dia 35,000 kan? Kan? 35,000 kali 10%. Okay, kali 10% adalah 3,500. Betul lah? Betul, 3,500. Jadi yang aset bukan semasa lama punya berapa? salah. Yang aset bukan semasa situ punya salah. Aset bukan semasa punya salah. Saya lupa tambah. Aset bukan semasa sini. Oh, sini salah lah. Okey, ini salah. Berapa nilai dia? 3,500 tambah 7,000. So nilai dia jadi 10,500.
500. 10,500. Okey, ini kena tambah jangan lupa. Right, nanti kamu tolakkanlah. Okey, ada lagi tak? Ada pejabat akaun belum terima dah, akaun belum bayar 20,400. Okey, akaun belum bayar 20,400. Okey, 20,400 lagi. Bank tu debit kredit. Bank tu dekat debit 80,000. Masuk bank 80,000. Tunai berapa, Jing? 5.600. Tunai 5,600. 5,600. Ada lagi tak? Ambilan kan? Okay, ambilan sini kamu tak boleh tulis dekat PKK tau. You kena tahu dekat sini kalau ikuti pemilik sini adalah ambilan kan? Tapi sekarang dah tak ada. Okey. Dia masuk kat mana ambilan tu? Dia akan masuk dekat akaun semasa je. Yang ni dia akan masuk dekat akaun semasa sini. Baki BB dekat sini debit ambilan. Berapa dia ambil tu? Dia ambil apa? 600. 600. Okey. Si Fatin ambil 1.200. 1,200. So ada pelarasan kan? Dia kata pengasingan untung rugi faedah atas ambilan, betul? Jadi kamu start sini Jing. Sini untung bersih dulu. You kena tambah untung bersih dah dapat sini, barulah tambah faedah atas ambilan, FAM lah. Saya short form lah. Faedah atas ambilan. Okey. Fazian dia ambil 600. Ada bulan tak ni? Ada bulan tak? Ada. Ada. Okay, kalau bulan you kena darab bulan. 600 darab berapa? 600 darab berapa persen? 8 bulan. 8 bulan per 12 berapa persen? 3%. 3%. Okey, total berapa tu? You kira kan? Berapa? 12. 12,000. RM12 RM12 Okey, ni Fatin. Fatin dia ambil 1,200 kalikan dengan ada bulan tak? 5 bulan. 5 per 12 darabkan dengan 3%. Dapat berapa? 15. 15 pula. Okey, 15. Okey, you kena tahu kalau sini, right? FAM dah kira sini, nilai dia akan masuk sini. Dia kalau kamu lupa mana nak masuk ni debit kredit kan? You kena silangkanlah You kena kalau sini kredit, dia akan masuk debit. Kalau sini debit, dia akan masuk kredit. Sebab itulah saya buat bentuk T supaya kamu nampaklah. Okey. Jadi kat sini you masukkan dia punya apa? Inilah. Kalau sini kredit, dia masuk debit. Sepatutnya FAM pada atas ambilan, Zian dia ambil RM12. Si Fatin dia ambil berapa ringgit? RM15. Ini faham? Sepatutnya saya ada ajar itu tambah 1 kan. Untung bersih ni tambah 1 FAM tolak 4. Apa 4 dia? Yang ini 4 dia. Apa? Faedah atas modal 1. Kemudian gaji berkongsi. Gaji berkongsi 2. Okey. Kemudian apa? Bonus 3. Kemudian yang keempat apa? Allowance 4. Okey. Jadi kat sini nanti kan you kena masuk juga dekat kredit sini. Okey, kena masuk sini juga. Faham tak? Jing. Faham you kena masuk dekat sini juga. Okey, gaji berkongsi FAM, gaji berkongsi, kalau ada bonus, kalau ada allowance. Okey. Tapi kalau kamu tahu kalau gaji berkongsi ni dia kena setahun. Ni belum bayar. Belum bayar. Macam mana short form?
Ini adalah belum bayar. Okey, ini belum bayar. Okey, yang kat sini semua belum bayar. Belum bayar, bonus belum bayar, allowance belum bayar. Tapi kalau dekat atas ni pula, kita kena ini gaji berkongsi ni untuk setahun. Ini semua setahun. Okey, semua setahun. Setahun. Okey, setahun. Ini pun setahun, ini pun setahun. You boleh beza tak sini? Jing. You boleh faham tak? Boleh. Ini formula dia tau. You kena ingat Boleh. Kalau dekat akaun penghasilan untung rugi, ini setahun. Tapi kat akaun semasa, belum bayar. Tapi FAM ni, nilai yang sama. FAM kalau dapat berapa, ini pun sama. Tapi kalau gaji bonus allowance, belum bayar. Yang sini pun, yang ini, akaun penghasilan untung rugi, setahun. Kita tengok soalan. Saya padam dulu. Okey. Tengok soalan. Soalan dia apa? Ini semua dah settle atas Okey, kita tengok soalan dulu ni lah. Ni ada satu lagi kan, inventory akhir kan. Masuk dululah. Inventory akhir 8,500. So, inventory akhir, Belian dengan jualan belum masuk. oh ya, belum masuk lagi Mana jualan lah. Kenapa saya tinggal ni? Oh, sini. Belian dan jualan. Okey, masukkanlah. Jualan berapa tadi, Jing? 98690. 98690. 90. Okey, kemudian belian 47580. 5 4 5 457 475 80 7580. 47580. Okey, betul. Kemudian inventory akhir berapa, Jing? 8,500. 8,500. Buat kurungan sebab dia tolak. So nanti kamu buatlah garisan dia. Okey, sambil tu buat garisan. Kira nanti dululah, kira. Lepas kamu dah siap ni barulah kamu kira Tak payah buang masa kamu kira banyak kali, nanti kamu nanti lambat. Kita kena buat cepat. Alright. So kita tengok soalan lain. Seterusnya dia kata ada apa? Ini perjanjian dia. Apa perjanjian dia? Dia kata FAM adalah 5% setahun. Jadi kamu kena masukkanlah FAM dia adalah 5% setahun. Okey. FAM ni pula dia mesti ada 2 orang lah kan. Zian berapa dia punya ni? Fatin dulu. Zian berapa dia punya modal dia? Zian berapa dia punya modal tu? Apa Jing? Modal Zian. 60,000. 60,000 berapa persen? 5%. 5%. So dapat 60,000 dulu. 60,000 Okay. So dapat dalam apa? Enam kali 5, 3,000 Betul? Ya. Okay, Fatin. Betul. Fatin berapa ribu modal? 55. 50,000. 55. 55. Kalikan 5%. 5%. Berapa? 2750. 2750. Okay, nanti you kena tambahkan berapa ni? Berapa you tambah? 5,750. 5,000. 750. Okay, 5,750. Okay, yang ini nanti kamu kena masuk mana? Okay, kamu kena masukkan dekat sini FAM ni. Okay, nilai yang sama 3,000. Kemudian satu lagi adalah 2750. Faham? Okay, yang ini debit, sini masuk kredit. Ini nilai sama tau. Ini dia bukan belum bayar ke tak dia yang nilai sama. FAM dengan FAA dia nilai sama. Ni saya buat FAM ya, salah.
Sorry. Ini FAA. Faedah atas ambilan. Okey, faedah atas ambilan. Ini pun FAM ayo. Ya, salah. Padam balik. Sorry ni FAA. Tambah FAA. Kemudian ni. Tambah FAA, tolak FAM, tolak gaji, tolak bonus, tolak allowance. Okey, soalan lain ada tak? Settle. Zian dia bayar gaji 6,000 setahun. Okey, Zian dia bayar gaji 6,000 setahun. Ini yang you kena masuk dekat mana? Gaji perkongsi. Siapa nama dia? Zian. Dia dah dibayar gaji. Berapa ribu? 6,000. Okey. Jadi kamu masukkan dalam sini. Nampak? Zian 6,000. 6,000. Okey. Faham? Boleh tak? Boleh. Okey, ini setahun tau. Tapi kamu tengok sini dalam soalan, dia ada tak dia dah bayar gaji Zian? Ada tak gaji perkongsi Zian dah bayar? Tak ada kan? Ini gaji pekerja, bukan gaji perkongsi. Ada tak? Tak ada kan? Jadi dia belum bayar langsung tau. Dia belum bayar langsung. Jadi dia adalah gaji perkongsi belum bayar. Jadi you kena letakkan nilai dia di situlah. Okey, berapa nilai dia tadi? 6,000. Zian 6,000. Okey. Cikgu, kenapa belum bayar? Belum bayar you tulis tapi dalam kurungan tau. Dia situ tulis dibayar. Dia situ tulis dibayar. Ada Mana gaji Zian dibayar gaji 6,000 setahun. Maksudnya dia punya gaji dia setahun 6,000. Gaji Zian dibayar. Dia maksud dia gaji dia 6,000 setahun. Tapi dia belum bayar tau, Jing. Sebab ni kat atas ni tak ada pun. Kalau ada perkataan sini, gaji Zian kat maklumat dekat apa tu? Dekat imbangan duga, barulah dibayar 6,000. Sini kalau kat sini barulah dia kata dibayar. Ini sudah dibayar. Sudah bayar. Tapi kalau dia dekat sini, maksud dia belum bayar langsung. Dia maklumat tambahan ni dia kata gaji Zian 6,000 setahun dibayar gaji. Tapi dia belum bayar lagi sebenarnya. Dia belum bayar. Jadi ini adalah gaji belum bayar. Okey, ini tak ada. Jadi kalau tak ada, ni adalah gaji yang belum dibayar lah. Gaji belum dibayar. Faham tak? Boleh. Boleh Okey. Alright, settle. Ada lagi tak soalan lain? Untung rugi dibagi sama rata, FAP dah habis, dah settle. Untung rugi bagi sama rata, dah settle lah. Jadi dah tak ada apa-apa, you kena tengok sini macam mana you nak buat. Seterusnya adalah you kena settlekan satu persatu lah. Nanti you kena settlekan sini. You kena settlekan dekat sini. Sekejap saya ni. Okey. Ni kemudian pindahkan dia kat sini. Okey, kemudian carikan dia punya kos belian. Kemudian dia tolak inventory akhir, kamu akan dapat kos jualan. Okey, dapat kos jualan, kamu akan dapat dia punya untung kasar. Alright, tambah hasil tolak belanja. Dapatlah untung bersih. Untung bersih. Okey. Mana pindah ni untung bersih ni? You pindah dekat mana? You pindahkan dekat pengasingan untung
untung rugi. Okey, pindahlah sini. Untung rugi. Okey, untung bersih dapat sini. Okey. Berapa untung bersih dia? Ada jawapan tak? Saya ada bagi jawapan tak? Jap, saya tengok balik. Untung bersih dia apa Dah bagi. Ada. Berapa dapat? Sekejap saya buka. You buka dululah. Saya padam dulu. Ni tak ada kan? Bonus allowance tak ada kan? Kalau bonus allowance tak ada, you padam lah. You tak payah buat lah. Okay, tapi formula dia ada bonus allowance. Okay, padam. Okay, so kita buat dia punya satu persatu. Settlekan bahagian sini. Cikgu, Ah, dia punya untung bersih 17210. 7210 Betul? Ini belum bahagikan. Ah? Ini nak tulis sudah bahagi atau belum? Tak, atas sekali. Yang belum. Yang Sebelum, dia ini. dapat kat sini. Dia dapat kat sini. Berapa ni? Oh, ini 17210. 17210 Sekejap Ya. 17210. Ini dapat 17210 kan? Okay. Bila you dapat sini 17210 ni kamu pindah dekat sini 17210. Okey, bila dapat situ kamu tambahkan 12,000, RM12 tambah RM15. Mana yang besar ni? You kira sini dulu, tengok yang besar mana? Okey, sini 5750 tambah 6,000 dapat berapa? Ini dapat 11 kan? 11,250 kan? Jadi yang ni dapat berapa ni? 17,000 kan? Jadi mana yang besar? Sini besar ke sini besar? Kredit besar. Kredit besar kan? Jadi kalau kredit besar, nilai besar berapa? 17237. 17237. 7. Okey. Kemudian satu lagi. Pindah kat sini. 17237 tolak 11,000 tadi berapa? Tolak 11,000 berapa tadi? 750 So kamu akan dapat sini semasa. Saya pindah sini warna merah. Apa semasa? 5487. Okey, 5487 5487. Right, satu lagi Zian Fatin pun sama. 5487 darab. Berapa persen? Bagi dia sama rata kan? Jadi kata pembagian untung sama rata. Okey, sama rata. Jadi kamu bagi 2 lah 1/2. Ini pun sama 1/2. Ada perpuluhan ke ni? Jadi jawapan dia ada perpuluhan ni? Tak. Tak ada? Tak ada perpuluhan? Tak. Berapa dapat? Ada perpuluhan anjing. Cikgu, untung saya tulis salah. Untung saya salah. Ayo. Penat saya buat ni. Untung berasa berapa? 28930. Ayah, 28930 kan? Okey, sini adalah 28930. Okey, jadi ini berapa ni? Ni padamlah semua ni, salah. Okey, tambah 12 tambah 15 berapa? 28957. 28957 957. 28957.
Sini Ya. 28,957. Tolak 11,750 berapa? 17207. 207. Okey, 1020707 Ah, Okey. Okey. Ini pun samalah. 17207 Betul? hmm, Okey, berapa dia punya yang betul. bahagi ni? Ada perpuluhan ke? Jawapan dia perpuluhan ke? Tak ada ni. Jawapan tak ada perpuluhan. Dia bagikan ni 17207 berapa? Ke saya salah kira ni? Ni 11,750. Betul lah kan? Ambulan. Ada Jing? Gaji berkongsi 5750. Gaji berkongsi 6,000 kan? 6,000 ke saya salah ni? Gaji berkongsi 6,000. Tengok jawapan dia. Cikgu, Ha, itu faedah atas ambulan itu satu punya. Kejap satu. Dia 130. 130 Ah, You salah kira ke? saya pun tak tahu. Ya, kira. Okey, sinilah kalkulator. Berapa? 600 kan? Kalikan dengan 8/12 kali 3%. 3 bagi 100. Apa? 600 Bukan. Ya, just ya sopak ya aku 3 sampai. bahagi 100. RM18. Apa salah? Ini salah. Ini berapa tadi? Ambilan Dia 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 130. 130. Dia Faedah tak ada atas tulis nama ni. Saya pun tak tahu 3%. siapa punya 30. Dia tulis faedah atas ambulan saja. Ambilan dia 600. Ini kan? April sampai Dia bulan dia betul? punya faedah atas ambulan total 30. Dia tulis 30 saja. Sini 30 je. 30. Ini 2567. Salah kira ke? Sekejap. 600 kali 8 bagi 12 kali 3 bagi 100. 100. Ini 12 betul? 12,000 kali 5 bagi 12. 1,200 kali 5 bagi 12 kali 3%. 3%. 15. Betul lah. Apa yang salah? Ke salah bulan, Jing? Satu je nak. Mana tadi? 30 April ni jangan kira tau. Dia kira Mei tau. You kira April ke? Ini you kira apa ni? Oh, cikgu. Ah, Yang itu apa punya? Dia you kira bukan. berapa bulan? Ni 30 tau. You jangan kira 30, you kira Mei. Mei, bulan Mei. Mei 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul lah 5. 8. You buat berapa? Yang April tu April? yang April tu 8 bulan. April, Mei. Dia start daripada Mei. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8. Betul lah Jing you buat. Julai tu kena kira Julai tau. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia 6. You buat berapa? Saya buat 5. Ni yang buat salah.
Ini betul. 30 April you buat Mei betul. Ini Julai ni kira tau sebab dia 1 Julai. Ini Oh, 30. Ni tak kira. Dia kira start daripada Mei. Ni 1 Julai ni tak kena kira. Julai 7. Okey 8, 9, 10, 11, 12. Ini kira 1 2 3 4 5 6 bulan. Yang ini tak kira. Ni start pada Mei. Dia kena 1 hingga 15 hari bulan. Hari bulan katalah April. Ni you kira lah. Tapi kalau 16 hingga 30 April, ini tak boleh kira. Okey? Yang ni dia tak boleh kira. Bulan Mei. You kena masuk bulan Mei. You tak boleh ambil ni. Yang ni kalau 1 hingga 15 April kena ambil. Tapi kalau 16 hingga 30 tak boleh ambil. Okey? Faham tak? faham. Okey, faham. So sini you salah lah kan? Sini salah 6 bulan lah. So kalau dalam 6 berapa? 18. Ni 6. Itu 15 tukar 18. Ni 6 kan? Ni so 18 lah 18. Sekejap, dia nak padam susah. 18. Ni 18. Ini 18 kan? You kena ubah balik lah. 18. 18. So sini adalah 18. Sebaik kita buat. Okey, so dapat jawapan ni 128 960. 960. 960. Ini dia ada lain kan? Mana? Yang kat sini. 960. Itu. 960. Sini pun 960. Sini berapa ni dapat? Tolak kan 11750? 17210. 210. Sini dapat. Baru bagi dapat dia. Tak ada perpuluhan kan? Tak. Okey, berapa ni? 8605. 8605. So sini pun dapat Sama. 8605 kan? Ini pindah mana ni, Jing? PKK. Mana? Bukan. Account semasa. Semasa ni saya tulis semasa. Kalau semasa pindah mana? Pindah ke akaun semasa. Kalau sini debit, sini apa? Kredit. Credit. So you kena tulis dia punya apa ni? Ni. Tambah bawah dia ni. Tulis apa tu? Tulis atas dia pula. Tadi you tulis semasa kan? Masuk akaun semasa. Tulis atas dia ni. Pengasingan untung rugi. Kena tulis penuh-penuh. Okey, pengasingan untung rugi. Si Zian dia rugi 8605, si Fatin 8605. Okey, settle. So nak buat macam mana? Kita buat ni pula. Yang bahagian sini pula kita buat. Kawan ni. Mana hitam? Baik. Sekejap. Pembubaran saya terang nantilah, Jing. Dah malam. Dia terang balik kemudian. Okey. So kita buat yang sini pula. Okey. Okey, sekarang nak cari mana yang besar. Okey, kamu kena cari mana yang besar. Mana yang besar? Sini Fatin besar mana? Kredit juga Kredit. Kredit. Sini Okey, berapa? Total berapa? 12475. 475. Ini pun sama 12475. Nanti you tolak yang ni nilai dia berapa? Tolak 18, tolak 1200, tolak 700 dapat apa? 10557. 0557. Okey. Ini Fatin. Zian besar mana? Debit ke kredit?
Kredit dah kan? Okay, berapa ni? Okay, you tambah semua ni berapa? 18805. 05. So sini adalah 18805 tolak 12 tolak 600. Berapa dapat? 18193. 18 193. 193. Semua dia berbaki di debit tau. Okey, baki HB. Bila ada HB, you kena buat satu lagi adalah baki BB. Okey, baki BB. You tak nampak Alamak. Saya dah buat warna pink pula. Nampak lagi. Nampak 18193. Kemudian satu lagi adalah 10557. Okey. Ini yang kamu kena ambil ni baki BB ni. Kalau dia berbaki dia berbaki kredit, dia normal. Okey, dia adalah normal. Jadi normal kamu kena ubah sini. Nilai dia adalah 18193. Satu lagi adalah 10557. Nanti barulah kamu apa tu? Cari dia punya ni. Total ni berapa ni, Jing? 55,000 tambah 60,000 tambah 18193 tambah 10557 berapa? Satu 43750. 3750. 750. Okey, tambah 14,000. Ini ada ke juga? Ini pinjaman Fatin ada ke? Adalah. Oh, Ada. tambah. 157750. 7750. 7750 ada, Ya. mesti ada. Nanti kamu tak rekod, nanti kamu tak imbang nantilah. Tengok jawapan ni ada tak? Ada, betul. Ada kan? Pinjaman mesti ada. Okey, settle. Ini kamu punya imbangan dia lah. Nanti atas nanti ni, kalau kamu jawab dekat atas ni pun, dia adalah 1515750. Okey, nanti you settlekan sini pula lah. Nilai sini. Okey, nilai sini saya tekan. Nilai sini saya tekan. Kemudian nilai sini saya tekan. Ini pindah sebelah 20400. Kemudian dapatkan carikan maklumat untuk modal kerja. Okey. So dapatlah nilai dia. Yang nilai penuh ni tambahkan modal kerja dapat 15750. Jawapan dia betul tak? 15750. Betul. Okay. Pukul 7 Jing. Tak sempat. Sambung nantilah pemubaran. Dia panjang juga tu. Okey. Saya ada bagi jawapan soalan tu kan. Ni ada jawapan dia ni, kamu cuba buatlah. Ini start daripada kalau jualan kamu boleh ambil lah. Kalau kamu nak untung kasar pun boleh ambil untung kasar. Untung kasar dia kena start untung kasar lah. Jangan kamu ambil daripada jualan. Kamu kena start daripada untung kasar. Mana untung kasar? Sini ni tak payah buat lah. Kat sini kamu tak payah buat. Kamu start daripada untung kasar ni. Untung kasar. Tambah hasil tolak belanja. Faham tak, Jing? Faham tak? Boleh. Boleh kan? Kalau dia start untung kasar lah. Okey, kalau dia start daripada untung bersih, ada pelarasan. Kalau sini ni macam ni dia ada sekejap saya tulis sikit Kalau dia kata ni untung bersih okey, dia ada tulis sebelum pelarasan tau. Sebelum pelarasan. Jadi just kamu tambah hasil je, tambah hasil. Okey, tolak belanja je. Nanti kamu akan dapatlah untung bersih selepas
selepas pelarasan. Okey, ini selepas pelarasan. Tambah hasil tolak belanja. Kalau dia ada macam gaji belum bayar, okey. Gaji kan masuk sini gaji. Gaji belum gaji tau. Tapi dia belum bayar, nanti kamu kena terbalikkan dia. Macam mana cakap Macam mana Saya tunjuk soalan dia. Soalan dia mana Mana tadi? Ni untuk sebelum perasan ni kan. Ni kan. Macam dia kata insurans prabayar untung bersih. Tadi. Sepanjang bulan. Ini kena hati-hati sikit dia punya ni macam mana nak jawab. Dia kena untung bersih sebelum pelarasan, untung bersih sebelum pelarasan 42,840 kan. You kena buat macam biasalah, tambah hasil tolak belanja. Tolak belanja. Okey, tolak belanja. Macam ni insurans prabayar ni 1,800 dan gaji ni adalah belanja kan. Jadi kamu kena masuk kat sinilah. Gaji insurans sini insurans dengan dengan apa? Gaji insurans. Insurans dengan gaji. Okay, gaji. Insurans prabayar. You kena buat sini prabayar. Gaji belum bayar. Belum bayar. Okey. Maksud dia nanti dia akan jadi macam mana kalau dia 42,840 ni, kalau insurans prabayar ni, dia ni tolak kan? Betul tak, Jing? Betul tak tolak kan? Faham tak? Ya. Tolak kan? Tapi bila dia tolak belanja sini, right? Jadi tolak dia akan jadi tambah tau. So insurans prabayar ni kamu kena tambah 1,800. Faham tak? Saya ulang balik Dia macam ni Dia gaji insurans prabayar ni patutnya kamu kena tolak kan? Okey. Tapi bila dia tolak belanja, dia bila pelarasan ni, dia dah cari untung bersih tau. Dia dah cari untung bersih sebelum pelarasan. Okey. Dia dah cari untung bersih sebelum pelarasan 42,840. Tapi dia kata ada insurans prabayar lagi. Jadi kamu tak boleh tolak lagi. Kamu kena tolak dia akan jadi tambah. Kalau nak senang, tolak jadi tambah. Tambah berapa? 1,800. Okey, contoh yang kedua kalau gaji belum bayar kan. Ini gaji belum bayar tambah tolak je. Gaji belum bayar. Prabayar kamu tolak kan? Kalau gaji belum bayar, kamu kena tambah kan? Betul? So kalau tambah sini, okey. So kamu kena apa? Tambah tolak dia akan jadi negatif. Kena tolak kan dia. Tolak 2,500. Okey, faham tak? Sama kat sini, faedah overdraft belum bayar. Ini kena tambah. Tapi dia faedah ni, dia adalah belanja. Jadi tambah tolak, dia akan jadi tolak. Faedah overdraft, dia akan jadi tambah tolak, dia akan jadi tolak 590. Okey, PHR tolaklah. Tolak PHR. Okey, nanti kamu buatlah 5%, 590. Ni nanti kalikan dia punya ni. Okey, dapat berapa? Kemudian faedah pinjaman yang perlu dibayar adalah 800. Ini belum bayar. Jadi ni belum bayar kena tambah. Jadi dia kena tolak faedah belum bayar 800. Hasil tak ada, kosong. Okey. Jadi hasil tak ada. Jadi kamu kena 42,840 tambah faedah belum bayar. Faedah belum bayar, mana tadi faedah belum bayar? Faedah pinjaman daripada kongsi. Apa ni 800? Oh ni, faedah belum bayar tambah
tolak jadi tolak. Okey, jadi negatif lah. Saya buat kurungkan lah. Faedah belum bayar ni negatif. Ni tambah tolak. Okey, maksud dia ni yang tak tolak 800, tolak 590, tambah 1800, tolak 2500. Nanti kamu akan dapat jawapan dia 40,545. Betul tak nanti? Kamu tengok balik. Dia macam ni tambah hasil tadi. Tambah hasil tolak belanja kan. Okey, tambah hasil tolak belanja. Jadi tambah hasil tolak belanja. Kalau sini dia prabayar dia tolak, tolak campur tolak dia akan jadi tambah. Dia tambah 1,800. Gaji belum bayar ni 2,500. Dia kalau gaji belum bayar kan kena tambah kan. Tambah tolak dia akan jadi tolak 2,500. Faedah overdraft belum bayar ni 590. Dia belum bayar jadi kamu kena tambah. Okay, tambah tolak dia akan jadi tolak lah 2,590. Okey. PSR kena tolak. Okey, PSR kamu tolakkan. PSR nilai dia berapa saya kamu kira. Faedahnya belum bayar ni perlu dibayar 800 dia belum bayar. Jadi tambah tolak dia akan jadi tolak 800. Jadi untung bersih tolak tambah tolak dia akan jadi jawapan ini 40,545. Boleh Jing? Nanti you try buatlah ni. Okey. Nanti try balik sini. Okey, sebab dia untung bersih selepas perasan ni dia ada sikit lain sikit. Okey? Alright, dah pukul 7. So kita tamatkan sini saja. Ada apa lagi tak? Zing? Tak. Tak ada Nanti you kira balik sini dapat tak? Nanti you beritahu saya. Kalau ada salah nanti saya betulkan balik. Right? So kita sambung perbualan mungkin esok ke lusa ke? Okey. So itu saja. Apa-apa nanti kamu beritahu saya Cuba buat jawapan yang ni lah Jing. Buat soalan ni dulu. Nombor 2 ni. Kalau kamu sempat lah malam ni. Okay? Alright. Tak ada apa lagi. So kita tamatkan di sini. Terima kasih Jing. Terima kasih juga. Okay, sama-sama. Bye. Nanti saya beritahu Stop. Ini stop. Zoom.